Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi. وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama belajar tentang mengenai suasana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang telah kita bincangkan setiap pagi Jumaat sebegini, kita bincangkan semenjak lebih kurang 15 tahun yang lepas. Kita bincang dan kita bercakap tentang mengenai suasana saat dengan kematian, kemudian dekat dengan kematian, kemudian sampai kita mati, masuk dalam kubur, kemudian kita cerita tentang mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap kita berada di alam barzakh. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap kita berada di padang mahsyar Allah. Kemudian sampailah kitanya berada pada titian sirat Allah. Sampailah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini tajuk-tajuk yang cerita tentang mengenai syurga. Tajuk yang kita sebut ini, kita belum lagi cerita tentang mengenai satu tajuk besar lagi, itu tentang neraka. Lepas pada kita cerita tentang neraka tu, maka habislah dalam perbincangan kitanya nanti insya-Allah. Tapi hari ini setiap pagi Jumaat kita di Masjid Al-Falah, dan walaupun kita tak dapat hadir pada fizikal kita di Masjid Al-Falah USJ 9 ini, tapi kita harap supaya Allah tulis pahala kita sebagaimana kita istiqamahnya sebelum daripada ini. Kekal kita dalam keadaan belajar sebelum daripada ininya. Kemudian pagi ini pun kita harap supaya Allah tulis, walaupun kita tak dapat hadir disebabkan pandemik yang sedang melanda di kalangan kita saat ini, lalu kita sentiasa hadir pada diri kita dalam keadaan kita belajar sebegini. Mudah-mudahan pahala kita tu dapat sama je dengan ketidakhadiran kita di yang disebut dengan di masjid cara fizikalnya, tapi kita hadir dalam bentuk secara online sebegini. Hari ini insya-Allah kita sambung tentang tajuk bidadari, kata-kata mereka, kecantikan mereka dan jawapan wanita daripada anak cucu Adam. Kita kena tahu ya, dalam syurga ni Allah jadikan satu perkara yang tak ada di atas dunia. Itu salah satunya ialah bidadari. Bidadari ini sering kali disebut dalam hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran dipanggil hurul ain. Hurul Ain, dipanggil demikian. Di antara hurul Ain ni maknanya bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam syurga Allah. Kenapa dicerita tentang bidadari, tak cerita tentang bidadara? Sepatutnya cerita jugalah tentang bidadara, kita sebut demikian. Kerana bidadari ni dipanggil, kenapa cerita tentang orang perempuan? Kerana lambang kecantikan. Orang perempuan ni dia panggil orang yang dilambangkan dengan kecantikan. Manakala orang lelaki tak secantik orang perempuan. Sebab tu Allah tak cerita tentang bidadara. Alim ulama sebut demikian. Kenapa sebut tentang bidadari? Dia panggil lambang kelembutan. Lembut dia panggil. Orang perempuan ni dia tidak dijadikan oleh Allah untuk jadi keras macam orang lelaki. Orang lelaki dijadikan badan dia keras, cara dia bercakap keras, tu orang lelaki. Tapi Allah dia jadikan syurga ni tak sesuai dengan kekerasan, tak sesuai dengan yang disebut dengan kecantikan, dengan kehodohan. Lalu benda yang cantik itu dilambangkan dalam syurga yang menyebabkan Allah jadikan bidadari. Bidadari ni lambang kecantikan, lambang kelembutan, lambang ketenangan. Dia panggil ni semua ni berada pada orang perempuan. Allah jadikan demikian. Lalu sebab itulah sentiasa disebut tentang bidadari. Nak suruh apa dia? Nak jadikan orang yang masuk dalam syurga tenang.
Orang yang masuk dalam syurga bahagia. Kemudian orang masuk dalam syurga, dia dapat kecantikan, dia tak dapat kehodohan. Yang menyebabkan Allah banyakkan cerita tentang mengenai bidadari. Nak suruh kita ni jadi bersemangat. Pada kita ni bersemangat, seronoknya. Sebab semua manusia ni fitrah dia nak kepada yang bersih. Dia nak kepada cantik. Dia nak kepada tenang dalam hidup dia, kebahagiaan. Lalu Allah jadikan bidadari. Itu cara. Sebab tu alim ulama jawab, kenapa bidadari? Kenapa tidak bidadara? Itu di antara jawapan para alim ulama lah. Nak suruh kita ni rasa pada diri kita, naklah benda yang demikian. Kita naklah kebaikan itu yang Allah sediakan untuk diri kita. Itu Allah jadikan demikian. Telah diterangkan bahawa wanita daripada anak cucu Adam, usia mereka semuanya sama. Sama semuanya. Sedangkan bidadari, mereka berbagai. Ada yang kecil, ada yang besar, mengikut kemahuan dan keinginan penduduk syurga. Itu beza dia panggil. Kalau kita tanya, kita dalam syurga nanti dengan bidadari itu sama ke? Tak sama. Sebab bidadari ini Allah jadikan pada dia usia yang berbeza-beza. Usia yang berbeza-beza di atas kemahuan di kalangan ahli syurga. Manakala ahli syurga ni sendirinya, ahli syurga ni umur dia jadi sama semua. Berapa umur ahli syurga? Umur ahli syurga ialah umur dalam orang masuk dalam syurga ni seumur 33 tahun. Semua 33 tahun semua yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bidadari ada yang 17 tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 45 tahun. Maknanya bidadari itu berbeza-beza berdasar pada kehendak dan kemahuan penduduk ahli syurga itu sendiri, yang Allah bagi pada mereka ini sendiri. Katanya para alim ulama sebut, At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sesungguhnya di syurga terdapat kumpulan bidadari yang bersuara yang tidak pernah seluruh makhluk mendengar sepertinya. Kata suara yang keluar daripada bidadari ini, ada satu kumpulan bidadari yang Allah jadikan dia suara dia merdu, tak pernah didengari oleh makhluk di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Allah jadikan demikian. Suara dia, suara bidadari ini, Allah jadikan untuk memberikan semangat pada di kalangan orang yang beriman pada Allah ini, untuk bersungguh-sungguh memasuki dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata, kami adalah perempuan-perempuan wanita yang kekal. Mulut-mulut mereka sebut, di antara kata-kata mereka yang menyebabkan rasa seronok orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata dia. Kata-kata kan, kita ni kan kalau kita pergi ke tempat-tempat program-program yang grand, yang besar, kita nak sambutan itu dengan suara yang lunak. Kan orang kita masuk je dalam hotel ke dan sebagainya, biasanya ada yang menyambut kedatangan kita. Ataupun kita masuk dalam kapal terbang ke, yang disebut dengan pramugari ini, dia akan sambut dengan kata-kata yang lemah lembut. Yang nak sebutnya, demikian juga dalam syurga Allah. Jauh lebih hebat. Dalam syurga Allah, bila berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan dengar suara bidadari-bidadari sebut. Suara ni merdu. Merdunya yang mengasihkan dan mengalunkan bagi mereka yang masuk dalam syurga ini. Dia akan sebut, kami adalah perempuan yang kekal. Kami ini adalah wanita yang kekal. Kami memberi keselesaan dan tidak membosankan. Kalimah-kalimah dialunkan untuk menenangkan orang yang masuk dalam syurga Allah. Kenapa? Kerana waktu mana sebelum masuk syurga tu dalam keadaan kelam kabut. Masing-masing dalam keadaan yang bimbang, kebimbangan tu besar untuk terjunam dalam kawah api neraka Allah. Bila masuk dalam syurga, kita perlu pada ketenangan. Demikian. Kan macam orang nak masuk kapal terbang kan. Bila kelam kabut ramai sangat orang nak masuk kapal terbang tu, kita pun masuk. Masuk boleh duduk tu, duduk di tempat kita duduk tu, kita pun mula sebut, lega, alhamdulillah, lega, kita sebut demikian. Orang dalam syurga pun jauh lebih daripada itu. Ni kapal terbang yang sempit. Ini kan pula tempat yang luas. Masuk dalam syurga nak jadi tenang.
Bila nak tenang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dia akan ditenangkan dengan suara-suara bidadari. Bidadari sebut, masuklah dengan ketenangan dan tidak membosankan. Kami penuh dengan keredaan dan tidak pernah marah. Maka bertuahlah orang yang menjadi milik kami dan kami menjadi milik mereka. Ini di antara kata-kata yang dikeluarkan daripada mulut-mulut bidadari. Bibir-bibir bidadari waktu mana berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ini, hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Abu Sa'id dan juga Anas. At-Tirmizi berkata hadis ini hadis gharib disebut. Diriwayatkan daripada Aisyah, dia berkata, sesungguhnya apabila bidadari berkata demikian, maka wanita dunia akan menjawab. Ni mudah-mudahan semua jemaah kita ni akan jawab bila berada dalam syurga nanti. Ni bila masuk je, bila bidadari ini sebut saja kalimah yang mengalu-ngalukan kehadiran dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, semua wanita-wanita dunia ni akan menjawab, kami ini adalah orang yang solat. Masing-masing ni bila masuk dalam syurga ni, mereka akan jawab, kami ni orang solat, sedangkan kamu tidak solat. Katanya perempuan-perempuan dunia, dia akan sebut pada bidadari, kami semayang, kamu tak semayang. Senang ceritanya, bahasa mudah kita. Kemudian, kami ni orang yang berpuasa sedangkan kamu tak puasa. Kami ni adalah orang yang berwuduk sedangkan kamu tidak. Kami ini adalah orang yang bersedekah sedangkan kamu tidak pernah bersedekah. Aisyah berkata, sesungguhnya kamu mengalahkan mereka. Allah Ta'ala maha mengetahui. Maknanya, waktu tu kita dah berjaya mengalahkan yang disebut dengan bidadari. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, bila masuk saja dalam syurga, lalu orang-orang perempuan ni masuk, dia akan sebut pada bidadari ni, kami semayang, kamu tak semayang. Macam itulah nak sebutnya, dalam keadaan yang nak tunjuk kemuliaan kita dibandingkan dengan mereka. Lalu kami ni puasa, kamu tak puasa. Kami orang yang berwuduk sedangkan kamu tidak. Kami adalah orang yang bersedekah, pahala kami ni banyak. Kami bersedekah sedangkan kamu tidak bersedekah. Ini menunjukkan kalimah untuk mengalahkan bidadari walaupun dah berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan kan, dia jadi demikian. Maknanya dia cuba juga untuk dia nak pada diri dia tu, untuk dia rasa mulia pada diri dia. Itu cara dia lebih berhak dibandingkan dengan bidadari. Itu cara bila dia masuk dalam syurga. Allah marah ke keadaan itu? Allah tak marah dah. Allah tak marah dah, kebanggaan. Allah suka dah dengan hamba-hamba yang dia boleh bertahan kesombongan dia di dunia. Dia tak sombong di dunia, tetapi dia bawa kesombongan dia tersebut, keegoan dia itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara kita di atas dunia ni, jangan kita berbangga-bangga lah. Jangan kita ni kan kadang-kadang orang perempuan di atas dunia, bila dia sebut pada orang lain, aku ada suami aku sado, dia sebut demikian. Suami aku suami aku kaya, suami aku, dia bangga dengan suami dia. Ini keadaan di dunia. Kalau kalian bangga di dunia ini dengan keadaan yang kalian miliki, kalian tak boleh berbangga depan bidadari nanti. Itu kena faham dari kita. Dengan syarat di atas dunia ni, di kalangan orang perempuan, tolonglah jadi tawaduk. Jadilah dalam hidup kita ni, untuk kita ni merasai beruntungnya kita, Allah anugerahkan kita yang disebut dengan pasangan hidup. Kita sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan kita ni rasa kesombongan untuk diri kita, jangan kita rasa itu hak kita, suami kita tu hak kita, jangan. Tetapi kita kena rasa bahawa kita menumpang, suami kita pun menumpang dengan kita. Dua-dua ni saling tumpang menumpang untuk dapatkan cinta Allah yang paling utama dalam hidup di atas dunia ni. Ramai di kalangan kita ni atas dunia, dia rasa dia pemiliknya. Itu salah. Saya sebut banyak kali dah. Dalam hidup kita, jangan kita rasa suami kita tu kita yang memiliki, ataupun suami memiliki kita. Tak boleh demikian. Kita hanya diajar supaya menumpang. Saya menumpang isteri saya menumpang diri saya. Dia panggil demikian. Dalam hidup ni, saling tumpang menumpang. Bila kita saling tumpang menumpang dalam hidup,
kita bertahan dengan keadaan ini. Bila kita masuk dalam syurga, kita boleh layaklah bercakap macam ni. Layak kita bercakap macam ni. Kita boleh sebut, saya puasa, kamu tak puasa. Disebut pada bidadari. Saya bersedekah, kamu tak bersedekah. Saya berwuduk, kamu tak berwuduk. Kamu tak ada amalan. Tapi kamu berada dalam syurga. Saya berada dalam syurga dengan amalan, kekuatan yang kita ada di atas dunia dahulu, di atas kesabaran kita dan ketaatan kita pada Allah. Ibnu Wahab menyatakan daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dengan ungkapannya, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, seandainya seorang wanita daripada bidadari ini menunjukkan gelangnya sahaja, seorang bidadari yang menunjukkan gelangnya sahaja, maka itu akan memadamkan cahaya matahari dan juga bulan yang ada di atas muka bumi. Allahu Akbar. Allah jadikan cantik sungguh. Cantik ni tak boleh nak digambarkan. Cantik sampai kalau tunjuk gelang dia pun terpadam. Katanya terpadam maknanya cerahnya matahari dan juga bulan itu. Oleh sebab itu, bagaimana keadaan orang yang memakai gelang itu? Kalaulah yang tunjuk gelang pun cantik sampai mencahayakan alam ini, kita boleh bayang macam manalah cantiknya tuan yang memakai gelang itu. Itu cara demikianlah. Ni biasakan orang-orang kita kan, kadang-kadang dia tulis dekat kereta dia tu. Dia tulis dekat kereta dia tu, kalau kamu tengok kereta ini cantik, maka sebenarnya tuan itu lebih cantik daripada kereta ni. Dia sebut demikian. Dia nak suruh puji dia dah. Puji dia. Demikian juga nak sebutnya gambaran bidadari ini. Kalau ditunjuk gelang pun sampai cerah, sampai peringkat nak sebutnya terang benderang alam ini. Kerana gelang dia saja. Tuan dia jauh lebih cantik daripada itu. Padahal Allah Ta'ala sendiri tidak menciptakan sesuatu yang dipakai oleh bidadari itu, melainkan apa yang ada pada dirinya sendiri sama dengan baju dan perhiasan yang dipakainya. Maknanya gelang tu cantik, Allah ciptakan. Baju dia cantik, pakaian dia cantik, dan tubuh badan dia pun cantik. Ya Allah jadikan penciptaan untuk memberi, dia panggil rangsangan kepada manusia di atas muka bumi ini, berebut-rebutlah untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut, Ustaz, cerita-cerita bidadari ni, Ustaz cerita ni untuk apa? Kalau ada orang tanya, kita belajar tentang bidadari ni untuk apa? Untuk memberi, dia panggil semangat dalam hidup kita menghadapi setiap ujian. Dalam hidup kita ni, kita banyak menghadapi dengan berbagai-bagai ujian. Lalu bila kita ingat perjalanan kita yang akan datang, yang anugerah yang Allah nak bagi pada kita ini, menyebabkan ujian ini tak rasa berat dalam hidup kita. Kita jadi rasa ringan je pada diri kita. Semangat kita lain macam dalam keadaan kita beribadah pada Allah. Dan kita tak pernah rasa nak putus asa dalam kita berhadapan dengan keadaan yang kita lalui di atas dunia ini. Tak adalah kita rasa kecewa, tak adalah kita rasa sesak nafas, tak adalah pada diri kita ni nak mengeluh dengan setiap ujian yang Allah jadikan. Kenapa? Kerana kita nampak akhirat itu jauh lebih nikmat dibandingkan dengan dunia yang bersifat sementara yang kita ada sekarang ni. Kan orang kita sekarang kan mengeluh kan, banyak mengeluh. Sikit-sikit PKP, sikit-sikit PKP misal contohnya. Sikit-sikit tak boleh keluar rumah, sikit-sikit tak boleh keluar rumah. Kita mengeluh demikian. Tapi orang yang dia nampak akhirat dalam hidup dia, bila dia nampak akhirat, dia kata tak apalah, Allah buatlah apa saja pun. Keadaan yang dilalui dalam hidup ni, aku tabah melalui. Kerana apa dia? Aku nak nikmat yang lebih besar lagi. Yang menyebabkan semangat dia lain macam dalam dia melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia mengeluh. Kadang-kadang kan kita sebut, lepas pada ni kita sebut ada tabung derma yang akan ada. Dia kata ustaz ni asyik derma. Muka ustaz tu muka derma dah dia sebut. Dia jadi demikian. Di kalangan kita ada yang dia rasa tak puas hati dalam benda yang demikian. Ini punca apa dia? Punca dia tak nampak ganjaran yang jauh. Kalau dia nampak ganjaran yang jauh, dia akan sebut, alhamdulillah ustaz buka ruang untuk nak kita tambahkan lagi pahala. Banyak lagi jalan yang kita boleh lakukan dalam hidup kita. Itu dengan ustaz. Dengan pasangan hidup, ramai mana orang kita mengeluh. Perangai sama je buat, dia sebut. Dan kita akan keluar demikian. Kadang-kadang di bibir kita sebut, tak berubah-berubah. Sejak mula kahwin,
sampai hari ni macam tu je kita sebut pada pasangan hidup kita. Maknanya kitanya mengeluh dalam hidup kita. Tapi kalau orang yang hidup dia yakin, dia kata alhamdulillah, walaupun aku dapat sebegini dah dalam hidup, pasangan hidup ataupun anak-anak dan sebagainya, tapi aku yakin Allah memberi ganjaran yang banyak dalam hidup aku pada masa yang akan datang. Yang menyebabkan dia rasa lapang di dalam hidup dia. Kenapa? Dia nampak ganjaran yang besar yang Allah sediakan, yang disebut dengan bidadari ini. Yang Allah jadikan pada setiap di kalangan hamba-hambanya. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya di syurga, para bidadari dikatakan padanya dengan istilah ain. Ain ni maknanya mata yang lembut, mata yang sejuk. Apabila dia berjalan, maka akan berjalan pula 70,000 pelayan di kiri dan kanan sambil berkata, di mana orang yang sentiasa menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar? Dalam syurga tu ada yang disebut dengan bidadari yang berjalan. Kemudian diiringi dengan 70,000 lagi pelayan-pelayan di kiri kanan. 70,000 tu siapa? Setengah ulama sebut anak-anak yang mati kecil. Anak-anak mati kecil ni yang dia belum akil balik. Mana-mana anak yang mati kecil dia belum akil balik akan menjadi pelayan-pelayan dalam syurga Allah. Seramai mana? Setiap seorang bidadari seramai lebih kurang 70,000 pelayan-pelayan yang mengiringi dia sambil menyebut mana orang yang hidup atas dunia dahulu menghidupkan amal ma'ruf nahi mungkar. Orang yang bergerak dua-dua dalam hidup dia. Maknanya sambil sebut demikian. Sebab itulah saya pernah sebut pada jemaah-jemaah sekalian, kita ni kalau kita ni keguguran. Saya pernah sebut gugur, sama ada gugur lah. Dalam alim ulama sebut ada 4 bulan, 6 bulan gugur, lalu letaklah nama. Kerana dia telah terbentuk sifat manusia. Maka disunatkan kita, digalakkan kita letak nama. Kerana dia ni akan jadi anak-anak kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dia akan jadi pelayan-pelayan dalam syurga Allah. Dan dia tak kena gaya, dia yang memberi syafaat untuk kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak letak nama pada mereka, macam mana kita nak kenal mereka di akhirat nanti? Tu yang menyebabkan alim ulama kata kita letak nama. Kalau gugur sekalipun, anak-anak belum lagi dia keluar tu tiba-tiba gugur, maka letak nama. Walaupun saya sendiri berpandangan bahawa walaupun 2 minggu kejadian baru dalam kantung, misal contoh, kerana Allah nak ciptakan manusia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia anak-anak kita dan dia menjadi pelayan-pelayan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ke orang yang keguguran, gugur kandungan ni ramai. Ibu tanyalah ibu-ibu yang mengandung, ramai mana yang gugur kandungan di kalangan mereka. Yang ni lah yang menjadi pelayan-pelayan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pelayan yang menjadi pelayan ni pula mencari siapa? Orang yang hidup di atas dunia sentiasa melakukan 2 perkara ni. 2 perkara ni. Yang pertama, amal ma'ruf. Amal ma'ruf ni maknanya kita ni sentiasa suruh orang melakukan kebaikan. Yang kita tunjuk orang buat macam ni, buat macam ni. Kemudian yang kedua, nahyul munkar, mencegah kemungkaran dalam hidup kita. Kita ni jangan sahala je suruh orang buat baik. Manakala benda yang mungkar kita tak cegah. Tak boleh demikian. Tak boleh pada diri kita. Kena dua-dua tu terbentuk pada diri kita. Macam kita sekarang ni kan, kita nak benteras yang disebut dengan virus COVID-19. Kita suruh orang apa dia buat jaga SOP. Kita suruh yang disebut dengan, kita suruh orang ni jaga peraturan-peraturan, jumpa dengan orang kena pakai face mask dan sebagainya. Ni amal ma'ruf. Nahyu mungkar apa dia? Mana orang yang melanggar perintah yang disebut dengan peraturan itu mesti ditangkap, mesti didenda. Itu dipanggil nahyul munkar. Dia mesti bergerak sekali, serentak. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak suruh, kita harap Allah Subhanahu Wa Taala redha pada diri kita. Kita nak suruh Allah redha pada kita. Kita jangan pula buat maksiat pula lepas pada ni. Kita semayang juga. Kemudian lepas pada tu, lepas pada tu kita mengumpat juga. Maknanya kita tak terbentuk sekali. Sepatutnya bila kita suruh orang berbuat baik dalam hidup kita,
kita nak suruh kita berbuat baik, jangan buat benda yang mungkar. Ini cara cegahan. Dalam hidup kita ni mesti tergerak begitu serentak dalam hidup. Jangan kita suruh orang je berbuat baik, tapi dalam masa yang sama kita tak berbuat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mencegah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita ni tak dapat ganjaran yang demikian. Siapa yang nak suruh dapat ganjaran yang indah dalam syurga Allah, yang disebut dengan bidadari-bidadari dalam syurga Allah, maka hidup di atas dunia ni bergerak dua-dua ni, amar ma'ruf nahyil munkar. Dua-dua tu bergerak dalam hidup kita. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya di syurga itu para bidadari yang dikatakan pada mereka itu lu'bah, jika meludah ke laut, maka air laut itu akan menjadi air tawar seluruhnya. Air liur bidadari tadi. Lu'bah, satu golongan bidadari yang lu'bah dia panggil. Lu'bah ni kalau dia ludah air liur dia ke laut, maka air itu jadi tawar yang masin. Air laut ni kan masin. Tapi bila bidadari ludah je ke laut, disebutnya bahawa dia akan menjadi tawar air seluruhnya. Tertulis juga pada belahan dadanya, siapa yang mahu seperti diriku, maka beramallah dengan mentaati Tuhanku. Ini orang-orang yang siapa yang layak untuk dapat bidadari yang sejenis, dia panggil lu'bah. Lu'bah ni maknanya bidadari yang hebat, sampai air liur dia tu Allah jadikan kehebatan dia, kalau dia ludah dalam laut, maka tawar habis air laut atas muka bumi ini sendiri. Kalau dia ludahan, kalau ludah air liur kita, rasanya lagi payau air laut tu, tak kena gaya. Beza dengan yang disebut dengan air liur bidadari dengan air liur kita ni sendiri. Yang hebat laginya dekat dada ni kan. Belahan dada dia ni, dekat dada dia tu tertulis, siapa yang mahu diriku, maka beramallah dengan mentaati Tuhanku. Allah jadikan demikian. Maknanya orang yang hidup dia sentiasa berkekalan mentaati perintah Allah. Maknanya kita ni istiqamah dengan Islam. Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang sekali kita semangat, sekali kita tawar dalam hidup. Tak boleh demikian. Bila kita beribadah ni sentiasa istiqamah, kekal je pada diri kita, dalam keadaan yang kitanya meyakini hidup kita ni dengan perintah Allah. Dia kadang-kadang syaitan ni diganggulah dalam dada kita. Ya ke kena semayang zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat juga? Kenapa maghrib jadi 3 rakaat? Ini dia panggil kita dah mula jadi ragu-ragu. Muzabzabina baina zalik. Kadang-kadang orang kita ni dia jadi macam tu dalam hidup dia. Kadang-kadang dia jadi semangat, kadang-kadang dia jadi hilang semangat dalam hidup dia. Jangan. Islam dia nak suruh kita ni kekal momentum kita dalam mentaati perintah Allah ni. Biar kita ni kita nampak, aku mesti dapat sejenis bidadari yang nama dia lu'bah. Yang jenis macam mana? Dalam dia ni, kalau dia ludah dalam air laut tu pun jadi tawar air laut. Hebatnya Allah jadikan pada dia. Kemudian dalam masa yang sama di dada dia tu tertulis, siapa yang inginkan aku, dan dia mestilah sentiasa mentaati perintah Tuhanku. Kan orang kita dia pakai rantai kan, letak dekat di dada ni. Dia tulis nama dia. Kalau Kak Salwa, dia tulis S Salwa. Misal contoh demikian. Kalau dia misal contohnya nama apa dia? Nama Kharijah, dia pun tulis K Kharijah. Misal contoh dekat dada dia untuk dikenali. Dalam tu pun untuk keluarga dia. Tu pun kita tengok cantik je. Kalau dia letakkan pada isteri kita ni, bila dia letak je, gantung je kalungan dekat dada dia tersebut, cantiklah dengan cara dia tersebut. Bayangkan dalam syurga Allah, cantiknya bidadari ni Allah jadikan demikian. Untuk siapa yang jenis demikian? Allah jadikan untuk orang yang kekal istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ke susah nak taat pada Allah? Susah. Nak istiqamah ni susah. Yang nak taat jangan-jangan sekali itu mudah. Tapi nak jadi kekal istiqamah ni payah di kalangan kita ni. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bahawa baginda menyifatkan bidadari pada waktu malam Isra' Mi'raj. Rasulullah tengok bidadari dalam Isra' Mi'raj Rasulullah. Sesungguhnya aku melihat keningnya bagaikan bulan sabit. Rasulullah sebut. Aku tengok kening dia tu, Rasulullah kata macam bulan sabit. Cuba tengok kening masing-masing. Kita sebutnya. Kening kita ni, Allah, tak ada gaya bulan sabit langsung. Anak sebutnya jauhnya. Tapi Rasulullah kata kening bidadari itu macam bulan sabit. Cantiknya. Tingginya, bentuknya adalah lebih kurang 1030 hasta. Tinggi itu. Rasulullah kata lampai. Jinjang dia tu, dalam keadaan yang dia nampak setinggi mana? 1030 hasta. Rasulullah SAW gambarkan. Siapa yang ukur ni, wallahu alam lah. Tapi, nak sebutnya Rasulullah sebut keadaan demikian. Pada kepala dia, kepala bidadari itu 100 jalinan rambut. Rambut-rambut yang cantik, yang dijalin. Cantik. Dan di antara jalinannya, dengan jalinan lain, terdapat 70,000 lagi gombak rambut yang lain. Tak boleh nak bayang dah kita. Macam manalah. Kita tengok rambut isteri kita, tengok rambut anak-anak perempuan kita, kita tengok sama je. Misal contohnya. Tapi, bila tengok rambut bidadari ni, Allah jadikan sampai ada lebih kurang 70,000 gombak rambut. Bukan gombak di gombak tu, tidak. Nak sebutnya gombak yang nak sebutnya alunan, pantun yang dipanggil rimbunan dia tu. Tak tahulah bahasa orang yang biasa buat rambut ni, dia tahulah tu kot. Dia panggil. Tapi orang yang kita ni jenis sama je, sikat rambut tu sama, lurus begitu je pada diri kita ni. Kemudian gombak ataupun jambul rambut ini lebih terang cahayanya daripada bulan purnama, Rasulullah sebut. Rambut-rambut dia tu berkilat-kilat, lebih terang daripada bulan purnama, yang dimahkotakan dengan mutiara yang bercahaya. Mutiara yang indah, yang kan orang perempuan kan zaman-zaman dulu dia sanggul rambut dia, kemudian dia masukkan pula dengan bekas begitu. Ada bekas begitu, kemudian dia cucuk pula bekas tu kan. Yang sanggulan rambut zaman sekarang ni tak ada dah, saya tak jumpa dah. Orang yang sanggul rambut yang dibuat daripada besi, misal contoh. Dahlah dia rambut, kemudian dia masukkan, dia letak pula besi, kemudian dia ada penyucuk dia. Penyucuk dia sendiri yang dimasukkan, yang menyebabkan nampak rambut dia tu cantik. Ada gambaran demikian. Tapi yang ni, dia bukannya dia masukkan besi, tapi ada mutiara berkelip-kelip di atas gompalan ataupun sanggul-sanggul yang ada tersebut. Kemudian pada keningnya terdapat 2 garis yang tertulis dengan mutiara yang berkilauan. Di kening dia tu tertulis pula cantiknya dengan tulisan, pada garis pertama terdapat kalimah basmalah. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di garis yang pertama. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pada garis kedua terdapat tulisan, siapa yang mahu memiliki diriku, maka beramallah dengan mentaati Tuhanku. Dia tulis, aku adalah pemilik orang yang mentaati perintah Tuhanku. Ditulis macam mana tulisan tu, wallahu alam lah. Cantiknya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kemudian Jibril alaihissalam berkata pada aku, malaikat Jibril sebut pada dia aku ni, wahai Muhammad, dia yang serupa dengannya adalah milik umat kamu. Allahu akbar. Bila malaikat Jibril sebut, Muhammad, orang yang serupa ni, macam ni, untuk siapa ni? Untuk umat-umat kamu, milik umat kamu. Maka berbahagialah wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira pada umat kamu, dan suruhlah mereka agar bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah. Ni malaikat Jibril dah sebut dah pada Rasulullah, bagi tahu pada umat kamu, bersungguh-sungguhlah kamu nak dapatkan syurga Allah. Jangan sambil lewa, jangan. Waktu kita belajar ni, nak suruh jadi kita ni jadi bersemangat, bersungguh-sungguh nak pada syurga Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita, bila kita bersungguh-sungguh, jadi kekallah untuk kita berwirid. Pagi lagi kita dah wirid dah baca dah subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kekallah pada diri kita demikian.
Ni hari ni wirid, lepas tu tinggal sebulan pula nak wirid pula. Dengan kuliah balik, baru nak wirid. Kenapa? Kerana kita tak dapat istiqamah. Kita tak kekal pada diri kita. Boleh jadi kita kekal untuk bangun tahajud malam. Boleh istiqamah dalam tahajud malam. Bangun kita pada diri kita. Kenapa boleh bangun tahajud malam? Kerana nampak ganjaran yang Allah sediakan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatli Abu Al-Qasim berkata, dia sebut daripada Ibrahim bin Abu Bakar, daripada Abu Ishaq, daripada Muhammad bin Saleh, daripada Atha bin As-Sulami, daripada Malik bin Dinar, dia berkata, wahai Abu Yahya, berilah rasa rindu kepada kami. Bagilah perasaan biar kami merindui saat itu. Dia menjawab, wahai Atha, nak suruh timbul kerinduan. Rindu untuk apa? Rindu untuk syurga. Nak suruh, tolonglah bagi tahu pada kami sesuatu benda yang menyebabkan kami ni rasa terlampau rindu untuk berada dalam syurga Allah. Apa dia? Lalu dia jawab, wahai Atha, sesungguhnya di syurga terdapat bidadari yang disenangi oleh penduduk syurga kerana kecantikan mereka. Disebut demikian. Atha, benda yang boleh menyebabkan kamu rindu ialah kamunya membayangkan dan kamu melihat satu anugerah yang besar yang Allah nak sediakan dalam hidup kamu ialah bidadari yang indah yang menunggu-nunggu saat kedatangan ahli syurga untuk masuki syurga Allah. Cantik dia ni, semua penduduk syurga ni rasa seronok dengan dia. Rasa seronok dengan dia. Jika bukan Allah Ta'ala yang telah menetapkan ketentuan pada penduduk syurga bahawa mereka tidak akan mati, maka mereka akan mati disebabkan kecantikan yang dimiliki oleh bidadari. Tergamam tengok cantik itu, cantik sangat bidadari ni sampai boleh mati. Tapi oleh kerana penduduk syurga ni tak mati, nak sebutnya cantik sungguh lah. Sebagaimana yang berlaku, kalau kita baca dalam sejarah, yang berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Nabi Yusuf alaihissalam, waktu mana orang tengok dalam syurga Allah di kalangan mereka tu perempuan-perempuan Mesir, waktu mana tengok bagaimana cantiknya dia tersebut sampai terhiris tangan. Tu atas dunia baru. Dia panggil gambaran keadaan yang berlaku ini. Bayangkan orang yang berada dalam syurga Allah. Tengok bidadari pula. Allah, tengok bidadari tu. Kalaulah mati itu boleh wujud, maka mati manusia. Tengok cantik sangat bidadari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan ini. Tak boleh nak dibayang lah pada diri kita. Orang tengok kita pensan, orang tengok kita pensan tengok kita. Beza dengan orang tengok yang disebut dengan bidadari. Orang tengok bidadari, orang boleh sampai peringkat mati. Pensan tu kerana orang tengok kita ni dahsyat sangat, dia panggil. Menyebabkan pensan orang di atas dunia. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga tu Allah jadikan cantiknya bidadari ni sampai demikian rupa Allah jadikan. Kemudian disebut lagi, Al-Qatli Abul Qasim mengatakan bahawa Atha sentiasa muram dan sedih ketika mendengar kata-kata Malik ini selama 40 hari. Sedih dia. Allah, dia kata, kalau tak dapat syurga Allah. Selama mana? Dengar saja cerita tu 40 hari terbawa-bawa dalam hidup. Macam kita ni kan, kita dengar kuliah kita ni, berapa lama kita boleh bertahan dengan kuliah ni, terngiang-ngiang. Parahan sekarang boleh bertahan. Ada orang yang dia boleh bertahan selama seminggu. Dia dengar kuliah ni, dia sentiasa ingat yang disebut oleh ustaz. Misal contoh, ada orang yang boleh bertahan 2 hari, 3 hari. Lepas pada tu dia tak ingat dah yang ustaz mengajar. Ada orang boleh bertahan selama lebih kurang dalam hidup dia, selama lebih kurang 2 jam, 3 jam. Lepas pada habis je tutup je kelas ni, sekejap lagi mula masuk ke dapur, tak ingat-ingat dah apa yang ustaz ajar. Apa yang disebut, dia panggil demikian. Ini atas diri masing-masing lah. Ada orang yang macam cerita Atha ni, dia kata bila dia dengar saja daripada Malik, kata-kata Malik itu, dia jadi muram selama dia terbawa-bawa dalam tengiang-ngiang dia tu sampai berapa hari? 40 hari. Macam orang kita ni kan, kita tengok kes kematian almarhumah Siti Sarah ni misal contohnya. Kan terbawa-bawa cerita dia ni berapa hari? Terbawa-bawa cerita dia ni. Dalam suasana masyarakat kita cerita daripada orang yang
suasana yang buruk dahulu, kemudian berubah menjadi suasana yang baik dekat nak meninggal dunia. Lalu nama dia disebut-sebut di kalangan masyarakat, dalam dunia ini, di peringkat dunia ni. Rasulullah dah sebut dah, siapa yang sentiasa bercakap tentang kebaikan dia, tanda ahli syurga dah dia. Itu cara demikian. Nak suruh, nak gambarkan demikian. Sebab tu, kita bila kita pergi ziarah orang meninggal dunia, kita diajar supaya bercakap tentang baik dia je. Supaya mudah-mudahan dia masuk dalam syurga Allah SWT. Dan kalaulah manusia ni semua bercakap, baik orang ni. Baik orang ni bagus, begini, maka baiklah dia. Begitulah Allah. Ana inda zanni abdi. Aku berdasar pada hamba-hamba aku. Zan hamba aku. Baik, saya nak sebutnya bahawa berapa lama cerita ni boleh bertahan. Macam kita terkesan kematian Allah yarham Datuk Dr. Harundin. Misal contohnya. Berapa lama kita terkesan? Sampai hari ni terkesan lagi. Ada orang-orang alim ni, dia meninggal, dianya bila dia dengar kuliah, terkesan. Terkesan cerita tu sampai berapa lama? 40 hari. Muram dia. Terbawa-bawa, tengyang-yang keadaan yang berlaku ini dalam hidup seseorang. Ibnu Al-Mubarak berkata, daripada Ma'mar, daripada Abu Ishaq, daripada Amru bin Maimun Al-Adi, daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata, sesungguhnya isi kedua betis bidadari yang diliputi oleh daging dan tulang akan dapat dilihat. Akan dapat dilihat. Cantik dia tu, sampai saluran dalam tu nampak betis dia ni. Atau ditutup dengan 70 lapisan pakaian, sebagaimana minuman berwarna merah yang terdapat dalam kaca putih. Cantiknya Allah jadikan. Ibnu Al-Mubarak menambah, Rushdain memberitahu padaku daripada Ibnu An'am, daripada Hibban bin Abu Jabalah, dia berkata, sesungguhnya wanita dunia, siapa sahaja yang masuk ke syurga dalam kalangan mereka, maka mereka adalah lebih afdal daripada bidadari disebabkan perbuatan mereka di dunia. Itu yang mengembirakan sikit bila kita cerita yang ni maknanya orang mana lebih utama, perempuan dunia ke bidadari dalam syurga? Yang lebih utama perempuan dunia dalam syurga Allah SWT. Allah jadikan semua di kalangan kita ni, semua perempuan-perempuan ni jadi cantik-cantik je dalam syurga Allah SWT. Lebih cantik daripada bidadari itu. Allah jadikan demikian. Satu saya sebut awal-awal, usahlah dicemburui pada bidadari. Yang penting kita ni berusaha masuk syurga dahulu. Yang dalam diri kita ni berusaha pastikan kita jangan ada yang terhalang menyebabkan kita ni masuk dalam syurga Allah. Antara halangan yang paling besar pada perempuan Islam dunia ni, yang dia nak masuk dalam syurga dia, ialah suami dia. Suami dia. Kalian jangan sekali-kali menyinggung hati suami. Jangan biarkan suami kita terguris perasaan dengan kita. Ini antara halangan yang utama dalam hidup perempuan Islam untuk nak masuk dalam syurga Allah. Di antara perkara demikian. Jangan sampai peringkat berdendam. Suami ni simpan je perasaan. Sampai apa dia? Sampai masuk dalam, sampai mati. Sakit hati dengan isteri. Jangan demikian. Jangan menyakitkan. Dia panggil demikian. Yang lebih utama lagi, jaga Allah. Dalam hidup kita. Jaga Allah. Jaga hati suami. Kalian boleh masuk syurga. Pintu mana yang kalian ingin masuk dalam syurga Allah SWT. Orang lelaki pula jangan rasa bangga pula. Dengar tu, ustaz dah sebut tu. Tak dengar juga ustaz sebut. Jangan pula demikian. Orang lelaki pula jangan pula dia rasa hebat pula. Akhirnya dia menjadi diktator dalam keluarga dia. Jangan sampai jadi demikian. Dia kena tahu hak dia. Ada batasan dia terhadap isteri dia macam mana, dan bagaimana dia dengan anak-anak perempuan dia. Yang ni perlu dipahami bagi setiap orang lelaki dalam kehidupan dia. Katakanlah ada orang perempuan sebut, dia kata dianya tak ada suami. Ada orang perempuan sebut demikian. Dia ada adik-beradik dia ada ayah dia ada. Lalu dia jaga orang-orang ni, keutamaan dalam hidup dia ni, keutamaan yang mesti diutamakan dalam kekeluargaan dia. Suatu riwayat yang marfu' menyatakan, para wanita daripada anak cucu Adam lebih utama daripada bidadari seutama mana? 70,000 kali ganda. Maknanya ibu-ibu dan juga seluruh orang perempuan yang mendengar siri kuliah ini, kalian kena ingat
kalian lebih bernilai daripada bidadari yang indah tadi, yang diceritakan tadi, sejarak mana 70,000 kali ganda. Lebih hebat daripada bidadari ini sendiri. Kalau bidadari itu pun cantik sebegitu, Allah jadikan. Bayangkan Allah nak jadikan kita ni, bila nak masuk dalam syurga nanti, bagaimana yang lebih hebat lagi. Untuk apa kita nak rasa tak puas hati dengan bidadari? Sedangkan dia jauh lebih rendah daripada kita. Serendah mana? 70,000 jaraknya. Dibanding 70,000 kali ganda. Dibandingkan dengan orang perempuan yang masuk dalam syurga dalam mentaati perintah Allah. Tapi sayang, tak ramai orang perempuan masuk dalam syurga Allah. Kan kita belajar sebelum daripada ni, dalam syurga ni, orang perempuan paling sikit masuk dalam syurga Allah. Kenapa? Kebanyakan masuk neraka dulu. Kenapa masuk neraka dulu? Kerana dosa yang mereka bawa. Dosa apa? Dosa mulut. Dosa mulut. Dosa mulut ni yang tak terjaga. Dosa yang kedua, dosa hati. Yang membara. Hati. Dosa mulut yang dia lafazkan. Ataupun dosa hati yang dia pendamkan. Dua-dua ni, bila kita tak boleh nak jaga dua perkara ni, menyebabkan masuk neraka dulu. Yang na'udzubillah min dzalik. Tapi biar kita ni terjaga dua perkara ni. Mulut kita terjaga, kemudian hati kita pun terjaga. Bila kita boleh jaga dua perkara ni, insya-Allah kita cepat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti cakap ni lah. Hati dah berkata-kata, lambat lagi ke ustaz nak berhenti tu, kita berhentilah. Mudah-mudahan demikian. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan pada kita ni peluang untuk kita semua yang hadir pada kali ini di kalangan bidadari-bidadari yang indah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang terbaik, di kalangan mereka-mereka yang terbaik itu sendiri, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan pada sampai tengah hari ini kita belajar ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kebaikan yang bertambah dalam kehidupan kita. Insya-Allah pada minggu yang akan datang nanti kita akan cerita tentang apa dia mahar untuk mendapat bidadari. Apa dia mahar untuk kita mendapatkan bidadari dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada minggu yang akan datang nantilah. Pastikan kita kekal dalam siri kuliah kita. Mudah-mudahan Allah rahmati dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa abdilhu daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa naqqihim min al khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa a'izhum min adhabil qabr wa azabin nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.